Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 11 Jun bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim. Tajuk utama malam ini. Sistem pendawaian usang Pasar Keramat tidak selamat untuk beroperasi. Juga hukuman mati mandatori mansuh, beri peluang kedua kepada pesalah. Sistem pendawaian dan infrastruktur yang usang di Pasar Keramat tidak lagi selamat untuk beroperasi dan mengundang kejadian tidak diingini sebagaimana kebakaran yang berlaku awal pagi tadi. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO dalam persekutuan yang juga bekas Ahli Parlimen Titiwangsa, Datuk Seri Johari Abdul Ghani menggesa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL untuk menyelesaikan isu perjanjian hak milik tanah terbabit dengan segera bagi menentukan pihak mana yang harus bertanggungjawab. Jadi perjanjian ini saya dipahamkan dah 5 tahun. Dijanjikan kepada penjaja bahawa akan melakukan pembangunan semula pasar ini, tapi ini dah 5 tahun, saya tak tahu apa salah dia. Mungkin juga boleh pergi jumpa di BKL tanya. Kalau di BKL beritahu bahawa tanah ini adalah pemaju, tanya dia pada pemaju dah bayar ke belum? Pada tanah ini dah transfer pemaju ke belum? Itu, jadi kita nak tahu siapakah yang bertanggungjawab atas tanah ini apabila ada kebakaran macam ini. Dalam kejadian awal pagi tadi, beberapa deretan kedai di Pasar Keramat di Kampung Datuk Keramat terbakar lagi selepas kejadian sama berlaku di kawasan berkenaan pada Mac tahun lalu. Kemusnahan kawasan dianggarkan 50% namun tidak melibatkan kemalangan jiwa. Tragedi kebakaran itu turut membabitkan sebahagian rumah berhampiran yang dianggarkan musnah kira-kira 10%. Pantang ada tanah kosong, ada sahaja yang mengambil kesempatan untuk buat duit dengan membina kedai haram. Meskipun niat mereka baik untuk berniaga, namun situasi itu dilihat tidak adil buat peniaga lain yang mematuhi undang-undang pihak berkuasa tempatan. Tindakan individu yang berniaga tanpa lesen yang sah menjadikan mereka mampu mengaut keuntungan berganda, memandangkan tidak perlu membayar sewa. Laporannya bersama wartawan Hanisa Hasanuddin. Berita Al-Hijrah meninjau di sebuah kawasan panas di sekitar Lembah Kelang. Sepanjang jalan ini boleh dikatakan kawasan ini penuh dengan kedai yang dibina secara tidak sah dan perniagaannya tidak berlesen. Lebih membimbangkan, kebanyakan mereka menjual barangan terlarang seperti rokok seluduk. Kru Berita Al-Hijrah juga berkesempatan untuk melihat sendiri pembinaan kedai haram di satu kawasan tanah lapang yang kosong. Jika dahulu kawasan tersebut hanya digunakan untuk meletakkan kenderaan bagi penduduk di flat berhampiran, namun kini terdapat kedai menjual ayam dan kedai makan yang kedudukannya agak tersembunyi di kawasan tersebut. Dalam pada itu kami mendapatkan reaksi peniaga yang berlesen di lokasi berhampiran. Marah memang marahlah, tapi kita nak buat macam mana? Kita nak bersuara pun tak boleh nak nikah kan. Kalau kita bersuara dengan apa kan orang yang buat secara haram tu, malah kat kita pula kan, tutup rezeki dia orang kan. Rezeki kita macam mana pula kan. Memang kalau ikutkan kita naklah macam pihak berkuasa ambil tindakan. Tapi kan kalau kita ambil tindakan pun sekejap aja. Lepas tu kan dia orang pacak lagi, buat lagi. Macam tu je lah, tak ada kesurahan kan. Macam kita kat sini, kita ada buat pembayaran secara betul dengan pihak penguasa dengan cara prosedur yang betul lah. Jadi bila ada kedai ataupun peniaga lain ambil kesempatan yang mana dia berniaga secara pacak payung orang panggil, jadi bagi kita satu keadilan untuk rakyat sendiri rasa agak kurang adil lah dengan kat situ kan. Jelasnya mereka hanya mahukan pihak berkuasa tempatan untuk telus semasa membuat pemantauan bagi memastikan pembinaan kedai haram dapat dibendung dan tidak berlarutan bak cendawan selepas hujan. Sementara itu ada juga yang tutup mata kerana percaya mereka melakukan perkara tersebut kerana terdesak untuk mencari duit. Bagi saya tak ada masalah. Kita sewa, kita bayar sewa dan kita ada bisnes kita sendiri. Yang dekat luar sana kita tak tahu keadaan rumah dia orang. Ada yang kena buang kerja, ada yang tak cukup pendapatan. Kebanyakan pada musim Covid tu banyak yang kena berhenti kerja kan. Jadi atas dasar tu bagi saya tak kisahlah dia orang buka kedai haram ke kedai apa, dia orang cari duit yang halal. Dia orang cari duit yang halal. Dia orang buka kedai haram tapi dia orang cari duit yang halal. Tak kisahlah bagi saya. Boleh je.
Berdasarkan penjelasan menerusi laman sesawang pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, berniaga di tempat yang dilarang oleh pihak berkuasa tidak menjejaskan status halal pendapatan. Bagaimanapun menjerumus kepada dosa dari sudut lain seperti ancaman keselamatan, ketidakadilan kepada peniaga berlesen dan sebagainya. Pantang ada tanah kosong, pastinya akan ada tangan-tangan yang tamak untuk membina bangunan bagi menjadikan bangunan itu sebagai kedai haram. Dan kalau boleh saya kongsikan, ini merupakan tanah kosong sebelum ini tanpa sebarang bangunan. Namun kini saya melihat banyak kedai-kedai haram yang telah dibangunkan. Dan jika tiada tindakan ataupun pemantauan yang berlanjutan, saya kira kedai-kedai haram seperti itu akan berderetan sehingga hujung sana. Hanisa Sanuddin, Berita Al Hijrah. Operasi Pembenihan Awan OPA akan dilaksanakan di kawasan Tadahan Empangan Bukit Merah Semanggol Krian bagi mengatasi isu bekalan air untuk sistem pengairan sawah. Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dalam satu kenyataan berkata sistem pengairan yang terjejas itu meliputi 19,058 hektar sawah di bawah Pembangunan Pertanian Sepadu IADA Krian dan sebahagian kawasan IADA Pulau Pinang di Sungai Aceh seluas 1,267 hektar. Tambah Datuk Seri Ronald, usaha itu juga akan memanfaatkan subsektor lain iaitu sektor perikanan dan perkilangan. Pembenihan awan itu dijangka dilaksanakan selama 3 hari pada 14 hingga 16 Jun ini bergantung pada keadaan awan dan kelembapan yang sesuai. Ia melibatkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM serta agensi-agensi berkaitan. Mengulas lanjut, Datuk Seri Ronald berkata OPA ini merupakan satu proses untuk menggalakkan pembentukan awan hujan susulan penyusutan paras air di empangan Bukit Merah yang menjadi sumber utama pengairan pertanian di kawasan tersebut yang mencapai kategori kritikal pengairan tahap 3 iaitu 6.10 meter. MAFI juga akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air Kasa, Met Malaysia, Kerajaan Negeri Perak dan agensi-agensi lain yang berkaitan untuk mencari kaedah jangka masa panjang bagi menyelesaikan isu air ini. Jumaat lepas, media melaporkan Pengerusi Jawatankuasa Peladangan Pertanian dan Industri Makanan Perak, Razman Zakaria berkata pihaknya yakin proses pembenihan awan dapat membantu menurunkan hujan di kawasan terjejas. Siasatan lanjut akan dijalankan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP berhubung Dawan Peniaga Ayam bahawa bekalan yang diterima dari ladang sudah sedia mahal. Timbalan menterinya, Datuk Rosul Wahid berkata perkara itu tidak sepatutnya berlaku memandangkan kerajaan telah menetapkan harga ayam dari ladang adalah RM5.60 sekilogram. Kita akan tengok kenapa hal tersebut berlaku. Katanya dia dapat harga dah mahal. Macam mana nak jual dengan harga tersebut? Itu alasan dia beri. Jadi kita akan siasat, kita akan pastikan betul ke dia dapat harga tersebut. Sebab kita dah tentukan harga di ladang RM5.60. Dah lebih RM2.60. Kerana kerajaan beri subsidi sebanyak RM1.40 sekilo. Ni mungkin ramai tak tahu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan program jelajah franchise bay peringkat negeri Johor di Angsana Johor Bahru. Menurut Datuk Rosul, sehingga kini sebanyak RM270,000 kompaun dikenakan terhadap 11,114 kes berkaitan ayam dan telur menerusi skim penentuan harga maksimum ayam dan telur yang berkuat kuasa sejak 5 Februari lepas. Susulan pemansuhan permit import atau AP bahan makanan, Pertubuhan Kebajikan Ekonomi kerjasama Malindo Care Konsortium Berhad bakal mendapatkan bekalan ayam dari penternak tempatan di Satun, Thailand. Dan ia bagi memenuhi permintaan pengguna di Malaysia. Kami juga diberi kesempatan untuk membuat lawatan ke beberapa kandang peternakan di bawah naungan konsortium tersebut. Jadi konsortium itu yang diberi nama Lakno Inter Corporation yang mana telah berjanjilah kepada syarikat kami untuk membekalkan secukupnya lah untuk pihak kami dapat membekal pula kepada kegunaan syarikat kami sendiri dan kepada orang ramai yang ingin mendapatkan bekalan tersebut.
Malindo Care memiliki kira-kira 500 usahawan burger sate dan kedai runcit seluruh negara. Dengan pemansuhan AP, terdapat beberapa bekalan makanan yang boleh diimport bagi memenuhi permintaan pengguna. Pemansuhan hukuman mati mandatori memerlukan Parlimen untuk meminda undang-undang sedia ada bagi mewujudkan hukuman gantian lain kepada pesalah. Penasihat Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Madya Dr. Salawati Mat Basir berkata, kajian serta penelitian terperinci sudah lama dibuat pihak berkepentingan agar hukuman mati mandatori tidak dilaksana kepada mereka yang teranaya atau mereka yang tiada niat terlibat. Sementara itu, beliau melihat pemansuhan hukuman mati mandatori itu tidak akan mengurangkan kadar jenayah. Begitu juga jika hukuman mati mandatori itu diteruskan. Buktinya, masih ramai lagi individu yang terlibat dengan jenayah berat seperti dadah dan membunuh. Pada saya, ia satu yang signifikan lah sebab kita antara negara yang dikenali di dunia sebagai sangat tegas dalam menjatuhkan hukuman mati mandatori terhadap beberapa kes yang melibatkan dadah, pembunuhan dan sebagainya. Jadi ia ada satu perubahan signifikan yang disambut baik oleh semua ahli-ahli NGO ataupun pejuang hak asasi manusia, dan saya rasa ini satu perubahan yang signifikan untuk Malaysia di bidang antarabangsa berkenaan hak asasi manusia, di mana kita sudah mula menjadi negara yang berani membicarakan tentang persoalan bagaimana kita harus meletakkan nyawa manusia dalam segi hukuman. Jadi pada saya perubahan itu adalah satu dasar baru yang dapat kita lihat bagaimana kerajaan Malaysia mula menjadi lebih liberal dan terbuka dari segi soal hukuman mati. Jelas beliau, trend sesuatu kes jenayah itu didorong beberapa faktor termasuklah ekonomi, gaya hidup dan situasi si pelaku itu sendiri. Keputusan pemansuhan itu katanya memberi peluang kedua kepada pesalah dan memperbaiki kesilapan yang lalu. Prosedur operasi standard SOP bagi kemasukan semula pelajar-pelajar taska dan tabika di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) akan diperketatkan menjelang pembukaan semula operasi persekolahan Isnin depan. Ketua Pengarah KEMAS, Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata, langkah itu bertujuan membendung penularan wabak tangan, kaki dan mulut HFMD. Sekolah buka nanti, bermakna kita akan perketatkan lagi SOP kita lah. Minta cikgu pastikan anak-anak yang sihat saja yang boleh dihantar ke sekolah. Dan sekiranya terdapat kes-kes HFMD ini, kita akan panggil Kementerian Kesihatan untuk buat penilaian dan minta didecide sama ada kita nak tutup ataupun mungkin kita nak asingkan saja anak yang terlibat. Itu benda yang kita akan laksanakan. Setakat ini 180 buah taska dan tabika telah ditutup susulan penularan wabak ini. Meskipun KKM menjangkakan kes turun dalam tempoh 2 hingga 3 minggu lagi, aspek kebersihan katanya masih perlu dititikberatkan sama ada di taska maupun tabika. Beliau ditemui pada majlis perasmian penutupan program usahawan asnaf berdikari tahun 2022 di Ibu Negara. Bantah penghinaan terhadap Nabi Muhammad, 2 penunjuk perasaan maut ditembak. Hampir 40% muka baharu akan mewakili negeri masing-masing pada Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan, termasuklah peserta dari Johor. Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ, Anwar Sarimin berkata persaingan untuk merebut gelaran juara itu melibatkan 114 peserta tilawah dan hafazan yang akan memperdengarkan bacaan masing-masing. Perujian tilawah dan hafazan pada kali ini juga diadakan secara serentak, iaitu tilawah Al-Quran juga hafazan yang melibatkan seramai 114 orang peserta, iaitu 80 orang peserta hafazan yang terdiri daripada lelaki dan wanita, dan juga seramai lebih kurang 30 orang peserta qari dan qariah ataupun tilawah lah, seluruh negeri, seluruh negara lah, begitu.
Beliau berkata demikian ketika ditemui ETV Al-Hijrah di Dewan Pusat Islam Iskandar Johor Bahru, iaitu lokasi berlangsungnya majlis berkenaan. MTHQK yang berlangsung selama 6 hari itu akan diadili 33 juri yang diketuai Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof, merangkap pengerusi Jemaah Hakim MTHQK. Perasmian majlis itu akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada malam esok. Mengulas lanjut, Anwar berkata persiapan fizikal setakat ini hampir 98% siap dan Dewan ini boleh memuatkan kira-kira 800 tetamu pada satu-satu masa. Beberapa kemah yang lengkap dengan skrin gegasi turut ditempatkan di lokasi tertentu, termasuklah di Astaka Masjid Sultan Abu Bakar. Turut diadakan pameran beberapa artifak peninggalan Nabi Muhammad SAW di galeri, pameran booth agensi kerajaan dan jualan. Jemaah Haji Malaysia lebih bersedia dan tiada masalah besar yang dihadapi. Itu antara hasil postmortem antara jemaah dan petugas haji selepas beberapa kumpulan jemaah selesai melakukan umrah pertama. Laporannya bersama Fitri Musa dan juru kamera Kamur Zaman Mansur dari Makkah Al-Mukarramah. Pengarah Operasi Bimbingan Tabung Haji Ustaz Tengku Aziz Raja Abdullah berkata, pemahaman jemaah mengenai ibadah haji juga semakin baik kerana hanya menyuarakan masalah kecil yang tidak membatalkan ibadah mereka. Jemaah juga dapat melakukan tawaf dengan selesa kerana tidak ramai yang berada di sekitar Kaabah. Ini kerana berikutan daripada penguatkuasaan Kerajaan Arab Saudi untuk mereka yang melaksanakan tawaf di bawah, itu hanyalah untuk mereka yang melaksanakan ibadah umrah ataupun mereka yang berpakaian ihram. Jemaah juga dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang terdiri daripada 100 jemaah dengan 2 pembimbing ibadah haji Tanah Suci setiap kumpulan. Sementara itu, Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, tabung haji bukan sahaja memberi panduan mengenai ibadah kepada jemaah, tetapi juga panduan menjaga kesihatan dan kebersihan, terutama di Arafah dan Mina. Kita telah sama-sama berganding menyertai jemaah haji dalam kempen menjaga kebersihan di Arafah dan di Mina, dan ini diperluaskan ke Mekah pada tahun berikutnya. Jadi insya-Allah kita mengharapkan bahawa pada tahun ini juga kita akan terus memberi satu program kebersihan yang sama untuk para jemaah haji dan di perkemahan di Arafah dan di Mina untuk jemaah haji Malaysia. Beliau ditemui ketika berucap pada majlis ta'aruf antara barisan kepimpinan syarikat Tewafah Asia Tenggara yang dahulunya dikenali sebagai Muassasah Asia Tenggara. Katanya pengendalian jemaah tahun ini diharap lebih baik dari sebelumnya menerusi kerjasama erat bersama syarikat Tewafah Asia Tenggara dan Kerajaan Arab Saudi. Mengidap penyakit disleksia bukan halangan buat seorang pelajar Akademi Kecantikan Artistik Diana untuk menamatkan pengajiannya. Huda Sabrina, 22 tahun, gembira kerana cita-citanya untuk mendalami bidang kecantikan akhirnya tercapai di sebalik kekurangan yang dialaminya. Huda Sabrina antara 57 graduan yang menerima sijil dalam Majlis Convocation 2022 dan ulang tahun ke-15 Akademik Diana yang dirasmikan Timbalan Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Wira Mas Elmiyati Samsudin. Cabaran dia mungkin dalam segi pelajaran dia lah akan lain. Tapi kalau benda tu sesuatu benda yang kita minat, insya-Allah kita boleh lakukan sebab benda yang kita minat kan. Sementara itu, menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Diana Sofia, akademik tersebut bertujuan untuk melahirkan generasi wanita yang mampu berdaya saing menerusi perniagaan sendiri, terutama sekali dalam bidang kecantikan.
Bidang kecantikan lah yang mana mereka boleh buat secara mobile spa, mereka boleh buka mereka punya premis sendiri, walaupun daripada rumah ke rumah pun dah boleh menjana pendapatan yang sangat banyak. Tambahnya lagi, bidang kecantikan mampu menjana pendapatan yang lumayan di samping dapat membantu keluarga dan ekonomi negara. Akademik Diana menerima pelajar seawal 12 tahun daripada pelbagai golongan seperti OKU, ADHD serta remaja bermasalah dalam pelajaran akademik. Sebarang pertanyaan mengenai kemahiran kecantikan, kursus jangka pendek atau bengkel-bengkel anjuran Akademik Diana, hubungi 017-3309-063 atau 012-3009037 atau layari laman web tertera. Koperasi Makmur Malaysia Berhad Ko Makmur terus mengorak langkah dalam bidang peruncitan dan borong apabila membuka cawangan ke-13 rangkaian Pasaraya MG Co-op Mart di Tumpat hari ini. Menurut pengurusi Ko Makmur Khairul Azam Awang, pembukaan cawangan baru ini membuktikan bahawa pihaknya sudah bersedia untuk menjadi antara pemain utama industri runcit dan borong di negara ini dengan menawarkan pelbagai barangan keperluan pada harga yang berpatutan kepada pengguna. Kami juga memperbanyakkan pusat edaran. Di mana pusat edaran ini kami akan mendapatkan barangan ataupun produk daripada pengilang, terus daripada kilang, dan di situ kami dapat mengurangkan lapisan-lapisan pembekal, dan waktu sama juga kami dapat mendapatkan harga yang berpatutan. Apabila kami kurangkan lapisan itu, kami yakin ia dapat memberikan harga yang kompetitif kepada pelanggan. Khairul Azam berkata setakat ini pihaknya sudah mempunyai 2 pusat pengedaran Ko Makmur iaitu di Semambu Pahang dan Bangi Selangor bagi mendapatkan stok jualan terus dari kilang tanpa melalui orang tengah sebelum diagihkan ke semua cawangan MG Co-op Mart di seluruh negara. Rangkaian Pasaraya MG Co-op Mart juga diusahakan mengikut model fikah tijarah bagi memastikan ia mematuhi syariah seperti menitik beratkan pembayaran zakat selain tidak menjual produk yang membawa kemudaratan seperti rokok. Pelanggan-pelanggan juga berpeluang mengumpul ganjaran dengan setiap pembelian di pasaraya berkenaan yang boleh ditebus dengan emas di mana-mana cawangan kedai emas Makmur Gold. Perasmian Pasaraya MG Co-op Mart dan cawangan ke-9 kedai emas Makmur Gold disempurnakan Pengerusi Jawatankuasa Perindustrian, Perdagangan dan Pembangunan Usahawan Negeri Datuk Hanifah Ahmad bagi mewakili Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Kita harap dia berkembang dengan pesat dan juga mendapat sokongan daripada penduduk-penduduk di kawasan tempatnya, supaya dia boleh berkembang lagi dan dapat dibuka sebanyak cawangan, mana-mana cawangan kalau boleh di tiap-tiap distrik di jajahan di negeri Kelantan ini. Ko Makmur sasar untuk mempunyai 300 pasaraya MG Co-op Mart dan 30 kedai emas Makmur Gold di seluruh negara dalam tempoh 5 tahun. Hubungan China-Taiwan tegang. Kumpulan anak muda Malaysia menerusi Majlis Belia Sabah mengunjungi Parlimen Republik Turkiye bagi bertukar idea dan pandangan mengenai politik anak muda serta program pertukaran belia antara dua negara. Kunjungan delegasi itu mendapat reaksi positif daripada ahli parlimen termuda di Ankara, Rumaisa Kadak. Kedua-dua pihak bersetuju bahawa peranan generasi muda dalam politik dan pembangunan masyarakat antara dua negara Malaysia-Turkiye sangat penting dalam membentuk hubungan antarabangsa yang lebih sempurna. Bagi pengarah inkubator kepimpinan Belia Sabah, usaha belia antara dua negara ini harus direalisasikan dengan kerjasama yang lebih strategik. Antara yang kita sempat bincangkan adalah mengenai hubungan dua hala antara belia di Turki dan juga di Malaysia, khususnya di Sabah. Dan kita dapat akhiri perbincangan tadi di samping kita bincangkan mengenai kesedaran politik undi 18 dan juga bagaimana persepsi politik dalam kalangan anak muda di Turki dan juga di Sabah. Kita bincangkan juga seperti tadi. Kita dapat juga muktamadkan mengenai program pertukaran antarabangsa antara belia Sabah ke Turki.
Bagi ahli parlimen termuda Turki, pihaknya sentiasa mengalu-alukan kerjasama dari kumpulan belia di Malaysia untuk berkongsi kepakaran dan pengalaman dengan belia Turki dari pelbagai bidang. I would like to say a few things to Malaysian youth, my friends from Malaysia, especially the ones in Sabah, as my friends have told me a lot about them. So when I saw my friends from Sabah, because I realized that I missed Malaysia so much, so I would like to say that you guys are so lucky and you're always welcome in Turkey too. You have a friend here in the Grand National Assembly of Turkey. You have a room, so whenever you're in Ankara, just let me know. Dalam masa sama, delegasi Majlis Belia Sabah kali ini juga berpeluang untuk menyertai Festival Kebudayaan dan Etnosport bagi tahun kelima yang diadakan di Istanbul. 2 penunjuk perasaan ditembak mati oleh polis India manakala 12 lagi cedera dalam satu perimpunan susulan kenyataan menghina Nabi Muhammad oleh jurucakap Parti Bharatiya Janata BJP. Berdasarkan rakaman video yang dimuat naik di laman Twitter, polis melepaskan beberapa das tembakan sehingga menyebabkan penunjuk perasaan bertempiaran lari. Manakala satu lagi rakaman video menunjukkan seorang lelaki terbaring di tepi jalan dipercayai akibat ditembak polis. Pihak berkuasa tempatan bagaimanapun memaklumkan tembakan itu terpaksa dilepaskan bagi menyuraikan perhimpunan itu. Sementara itu, mangsa yang tercedera dibawa ke hospital berdekatan, lebih 130 penunjuk perasaan yang lain turut ditahan. Tunjuk perasaan diadakan berikutan kemarahan yang menyelubungi umat Islam sejak minggu lalu selepas jurucakap parti BJP Nupur Sharma menghina Nabi Muhammad dan isterinya Sayyidatina Aisyah dalam satu program debat minggu lalu. Dalam pada itu, di Lahore, Pakistan, ribuan penyokong Tahrik-i-Labbaik TLP berarak di bandara itu bagi mendesak kerajaan India memohon maaf atas kenyataan pemimpin politik negara itu menghina Nabi Muhammad. Protes ini adalah antara yang terbesar berlangsung di Pakistan sejak tanda bantahan diplomatik. Berikutan itu, parti BJP telah memecat 2 ahli politik berkenaan dan menegaskan kenyataan biadab tersebut tidak mewakili pendirian kerajaan India. Hubungan China-Taiwan semakin tegang. Beijing hari ini memberi amaran tidak teragak-agak untuk memulakan perang sekiranya Taiwan mahu mengisytiharkan kemerdekaan. Amaran itu dilontarkan Menteri Pertahanan China Wei Fenghe kepada Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Lloyd J. Austin di luar sidang kemuncak keselamatan Dialog Shangri-La di Singapura. Beijing menegaskan sesiapa saja yang cuba memisahkan Taiwan daripada China akan menerima akibatnya. Negara tembok besar itu juga akan menggunakan sepenuh kekuatan tenteranya dan tidak akan teragak-agak untuk memulakan perang tanpa mengira kos. Untuk rekod, China menganggap Taiwan adalah sebahagian daripada wilayahnya walaupun negara pulau itu ditadbir kerajaan demokrasi sendiri. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden bulan lalu memberi jaminan akan memberi bantuan ketenteraan kepada Taiwan sekiranya negara itu diserang Beijing. Tindakan itu mencetuskan kemarahan China yang kemudian bertindak menjalankan latihan ketenteraan di sekeliling perairan Taiwan sebagai amaran. Sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.